Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani di WTC Kuala Lumpur. Rentetan dari kisah ataupun isu berkaitan dengan masyarakat pelarian Rohingya yang terlepas dari tahanan imigresen Sungai Bakap di Relau pada minggu lalu. Dan kita masih memburu sebahagian mereka yang terlepas dari depo tahanan imigresen ini, dan kita sedia maklum juga 6 dari tahanan tersebut meninggal dunia akibat berlakunya kemalangan jalan raya apabila mereka lari dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap. Dan ramai pihak menggesa satu siasatan perlu dilakukan. Apakah sebenarnya yang berlaku di depo tahanan imigresen ini? Adakah benar depo tahanan ini memang sudah sesak sejak beberapa tahun lalu dengan kebanjiran etnik Rohingya yang memasuki negara kita, dan kebanyakannya dihantar ke depo tahanan di Relau, Pulau Pinang ini? Dan juga apakah yang berlaku yang menyebabkan ratusan etnik pelarian Rohingya ini keluar ataupun lari pada malam tersebut? Jadi untuk melihat perkara ini dan isu-isu yang berkaitan dengan status etnik Rohingya yang menjadi pelarian yang memasuki negara kita yang menjadi polemik Malaysia, bagaimana menangani etnik ini sejak sekian lama. Jadi untuk bercerita tentang ini, mendapatkan reaksi beliau, Cikgu Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM ataupun Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Assalamualaikum Cikgu Mi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sejurus selepas isu berkaitan dengan pembebasan ataupun etnik Rohingya yang lari dari depo tahanan di Relau ini, MAPIM ada membuat kenyataan, Cikgu Mi sendiri membuat kenyataan supaya siasatan segera yang menyeluruh pihak berkuasa yang berkaitan dengan insiden ini. Apa sebenarnya yang ingin dilihat dengan gesaan oleh MAPIM ini sebenarnya, Cikgu Mi? Ya, pertama terus kepada isu yang berlaku apabila berlaku yang dipanggil rusuhan dan mereka dapat keluar. Saya kira dengan bilangan sebegitu ramai, bermakna ada sesuatu yang berlaku, dan oleh kerana itu siasatan terhadap insiden itu ialah satu perkara yang perlu dilakukan. Ya. Yang keduanya saya mengatakan perlu ada siasatan menyeluruh, sebab saya kira mungkin pernah berlaku orang lari daripada tahanan, tetapi dengan sejumlah sedemikian ramai dan juga di dalam satu depo yang dipanggil depo sementara, tahanan sementara, bermakna harus dilihat secara menyeluruh bahawa ada punca-punca yang harus dicari kenapa perkara ini berlaku. Contohnya kondisi tempat mereka ditahan, tempoh masa mereka ditahan, akses mereka kepada pihak yang mereka nak minta pertolongan dari sudut undang-undang sebagainya. Jadi siasatan begitu termasuk juga kemudahan-kemudahan yang ada di tahanan, pusat tahanan itu juga harus dilihat. Jadi maksud saya bila saya menyatakan harus ada siasatan yang terperinci terhadap kejadian itu, tetapi dalam masa sama untuk melihat semua aspek-aspek yang berkaitan dengan mereka ditahan itu. Sebab ada yang ditahan kerana menjadi orang yang untuk meminta suaka, ya. Ada yang pelarian betul. Jadi semua itu harus dilihat, dan apa yang saya sebut tadi, kena ada akses mereka, patutnya diberi hak mereka untuk berhubung dengan pihak lain supaya mereka dapat membuktikan bahawa mereka mempunyai dokumen yang sepatutnya ada pada mereka. Jadi itulah yang saya mengatakan siasatan menyeluruh mesti dilakukan. Dengan insiden ini, beberapa pihak tampil ke hadapan memberikan komen dan membuat kenyataan, sama ada mereka yang menyokong ataupun yang membantah mereka yang bersimpati dengan kondisi dan juga situasi mereka yang ditahan di pusat-pusat tahanan imigresen ini, terutamanya di kalangan etnik Rohingya. Jadi pada pandangan Cikgu Mi, adakah negara ingin melihat bahawa isu berkaitan dengan status pelarian Rohingya ataupun mereka yang mencari suaka dan seumpamanya perlu diberi penjelasan? Tetapi apabila pihak KDN dengan menterinya membuat kenyataan bahawa Malaysia tidak mahu menjadi heaven
kepada pelarian Rohingya kerana kita tidak mahu menerima sewenang-wenangnya tanpa melihat situasi mereka yang sebenarnya, dan Malaysia sudah melakukan banyak perkara, dan itu kita perlu bagi kredit juga bahawa Malaysia sudah melayani status pelarian Rohingya, walaupun apa juga yang mereka ingin niatnya mereka datang ke Malaysia. Jadi apa pandangan Cikgu Azmi tentang hal ini? Ya, betul, kita tidak mau menjadikan negara kita yang dipanggil heaven tadi, syurga untuk pelarian, ya. Itu mana-mana negara pun merasakan begitu. Jadi kenyataan itu tepat dari segi itu, ya, kita tidak mampu untuk menerima. Tetapi dalam masa yang sama, mereka yang sudah sedia ada, harus diambil maklum, ya, selain daripada etnik Rohingya, kita ada banyak pelarian daripada negara lain di Malaysia ini. Bagaimanapun yang berkaitan dengan etnik Rohingya ini, kenapa mereka memilih Malaysia? Kerana dia telah daripada awal dulu 1982 apabila berlaku gelombang pertama, ya, bila mereka telah Myanmar atau Burma semasa itu menubuhkan suatu undang-undang kewarganegaraan, dan dalam sekelip mata mereka telah dinafikan kerakyatan. Kemudian berlaku penindasan dengan sangat brutal, ya, pembunuhan, penyingkiran, pembakaran, pengusiran. Akhirnya mereka mencari tempat destinasi yang terdekat antaranya Thailand dan juga Malaysia. Kenapa Malaysia? Kerana dia melihat bahawa Malaysia itu budayanya dan penerimaan orang-orang Melayu Islam itu dirasa selesa bagi mereka. Jadi mereka telah melihat itu. Sementara itu kita ada juga unsur-unsur penyelundupan yang dipanggil perdagangan manusia, ya. Baik, bila mereka sudah ada di sini, sejak itu kemudian bertambah-tambah lagi kerana yang datang juga melalui sindiket dan sebagainya, ada yang betul-betul mengharapkan mereka dapat diterima di sini, mulai bertambah-tambah sehinggalah sekarang dikatakan mempunyai 130,000 warga yang dipanggil etnik Rohingya itu. Jadi kalau kita komentar kita bahawa kita tidak mahu mereka datang, itu satu kenyataan yang kita rasa semua orang menerimanya. Tapi ketika mana mereka sudah ada di depan kita dalam keadaan mereka mahu menyelamatkan nyawa, ya, mereka bukan datang ini suka-suka. Mereka pilihan mereka Thailand, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, ada yang lari sampai ke Pakistan, sampai ke Saudi. Kalau ditanya semua negara yang lain itu juga akan ada sikap yang sama bahawa mereka tidak diingini. Namun setelah mereka sampai, saya kira kita juga tidak boleh mengatakan bahawa kita nak memberi layanan sebaiknya, tetapi kita menerima mereka atas nama kemanusiaan, memberikan mereka peluang untuk melangsungkan hidup mereka. Sementara mereka juga mengatakan kalau boleh kami mau balik, kalau keselamatan kami dijamin di Myanmar atau Burma ketika itu, kami sangat mau balik. Ini adalah testimoni yang saya terima daripada mereka yang ada di sini. Kalau boleh, umpamanya tahun 2012, 2017, penekanan dan penindasan itu sangat-sangat parah, sehingga mereka mengatakan banyak kami punya keluarga di sana sedang dibunuh, sedang dianiaya. Kami mau bela mereka dan tolong hantar kami balik. Pernyataan itu diberi, tetapi apakan daya, kita negara Malaysia juga tidak ada rancangan. Kerajaan juga tidak ada rancangan jelas bagaimana kita nak menghantar mereka balik sebab mereka sudah tidak ada warga negara. Jadi secara praktiknya, kalau kita di sini timbul rasa marah, rasa benci, kenapa kita biarkan mereka di sini, saya kira kita tidak rasional dari situ. Kita kena terima mereka sudah ada di sini, dan sementara mereka menunggu masa untuk dibawa pulang, mereka itu harus kita beri mereka peluang untuk hidup pada keadaan yang asasi. Mereka mau menyara keluarga mereka tak boleh hanya duduk di tempat dan tidak ada pendapatan. Bagaimana mereka nak melangsungkan hidup? Jadi logiknya ialah kita tidak memberikan mereka kemudahan. Kita memberikan mereka cuma kebenaran untuk dia mencari kehidupannya. Kalau dia nak contohnya dia nak bekerja dengan pihak-pihak tertentu, membuat kerja-kerja kebun atau nak membersih kawasan, mereka terima itu kerana itulah
yang ada dan mereka tidak minta lebih daripada itu. Saya fikir kalau saya berinterview dengan etnik Rohingya ni, banyak mengatakan kami bukan nak minta sama taraf, kami bukan minta hak sama, kami cuma minta iaitu perkara yang asas. Benarkan kami untuk bergerak, untuk mencari pekerjaan dan kami boleh membayar saraan hidup kami untuk menyewa, untuk mencari makan, untuk kalau boleh menyekolahkan anak-anak kami. Jadi saya fikir kalau itu perkara yang kita rasa yang sepatutnya mereka ada, maka kita harus pertimbangkan supaya tidak ada satu prasangka. Mungkin ada satu dua yang berlaku keadaan yang tidak kita suka, ya, jenayah dan sebagainya, tapi kita pun juga disarat dengan jenayah itu oleh orang-orang kita sendiri. Tapi kalau mereka melakukan itu, kita ambil tindakan undang-undang mengikut kes-kesnya. Tapi untuk merangkulkan semua, tanggapan kita bahawa mereka ini tak boleh sama kita, mereka menyusahkan kita, saya juga tidak rasa tidak tepat itu, sebab ada pihak-pihak itu telah mengeksploitasi mereka, membawa mereka bekerja dan kemudian tidak membayar gaji mereka, tidak membayar upah. Itu dibuat oleh orang-orang Malaysia sendiri. Jadi maknanya sementara kita kata kami tak suka mereka mengganggu buat kita, sosial ekonomi kita, tapi dalam masa yang sama mereka juga menjadi sumber buruh murah yang diguna oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya fikir sikap negatif sebegitu yang ada pihak-pihak tertentu nyatakan itu tidak harus berlaku di negara kita ini, kerana kita menerima mereka atas sifat kemanusiaan, tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak memandang buruk dan menyangka buruk pada mereka dan beri mereka asas-asas untuk melangsungkan kehidupan sementara satu ketika nanti mereka dapat dihantar pulang. Ya, susulan dari insiden melarikan diri dan juga rusuhan dari Depot Tahanan Imigresen Sungai Bakap ini, kita ingin melihat satu wacana yang segar, wacana yang benar-benar kita melihat isu pokok berkaitan dengan etnik Rohingya yang masuk ke negara kita, sama ada sebagai pelarian ataupun mereka ingin mencari suaka politik. Ini bukan perkara baru. Tetapi pada Cikgu Azmi, mengapa pada ketika ini kita perlu angkat isu ini dengan secara yang serius? Kalau pihak kerajaan ingin melihat solusi yang berpanjangan berkaitan dengan status etnik Rohingya dan tidak mahu membebankan negara, dari aspek protokol yang perlu kita penuhi, itu juga sukar kerana Malaysia masih tidak menandatangani berkaitan dengan perjanjian hak asasi manusia berkaitan dengan pelarian, Konvensyen 1951 dan juga protokol 1967 itu. Jadi mengapa MAPIM merasakan inilah masa yang terbaik? Walaupun dalam ketika era transisi endemik ini dan selepas 2 tahun kita tidak mendengar isu berkaitan dengan etnik Rohingya, mungkin kerana kita sibuk dengan COVID-19, mengapa ketika ini perlu kita angkat naratif ini? Ya, saya fikir kita sudah berada dalam era yang berbeza, ya. Semenjak protokol 1951 dan 1967 itu sudah berapa tahun, ya. Dan ketika itu saya kira kita merasakan kita tak mau terikat dengan protokol itu kerana ada beban yang harus kita tanggung. Sementara itu juga kita tahu bahawa kalau kita menandatangani, kita juga berhak untuk menuntut kemudahan-kemudahan daripada peringkat antarabangsa untuk membantu. Tapi kita telah memutuskan tidak mau menandatangani itu kerana dirasakan itu membebankan kita. Namun dalam era sekarang di mana kita dapati adanya suatu situasi global, ya, di mana keadaan sangat tidak kondusif sekarang, di mana negara yang ada konflik, ya, berapa juta yang sekarang ditanggung oleh Turki contohnya, berapa juta lagi yang terpaksa melarikan diri di Timur Tengah dan ada yang sampai ke Eropah, dan menimbulkan persoalan dunia, ya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap situasi itu di mana orang-orang awam ini yang melarikan diri itu tidak punya pilihan kerana mereka mau menyelamatkan nyawa. Mereka bukan mengatakan bahawa ini adalah pelarian ekonomi, tetapi ini pelarian menyelamatkan nyawa. Dan dengan itu saya rasa wacana berkenaan dengan apakah pertanggungjawaban kita sebagai sebuah negara yang mau tidak mau terpaksa berinteraksi dengan dunia, maka protokol 1951 dan 1967 itu sudah harus dilihat secara
secara terperinci dan bagaimana kita harus berinteraksi dengan sistem global ini dengan juga merasakan bahawa kita ada hal-hal yang kita nak jaga, kepentingan kita, kedaulatan kita, itu tidak dinafikan, kita harus jaga itu. Tetapi sudah sampai masanya kita melihat bahawa kerana isu pelarian ini akan berlanjutan, ini bukan berakhir sekarang, nanti ada lagi situasi di mana pelarian akan ini, dan wanauzubillah, ya, kita harap kita pula tidak jadi begitu. Kalau kita jadi pelarian, ketika itu baru kita tahu bagaimana susahnya kita nak membuat keputusan ke mana kita nak pergi. Walaupun pandangan saya ialah wacana kita harus beranjak daripada hanya mengatakan bahawa kami tidak mau terima, kami tidak mau melayani, kami sudah menjadikan Malaysia ini sudah lebih daripada syurga. Saya kira itu bukan hujah yang saya rasa matang dan juga rasional. Kita harus melihat ini realitinya, kita harus menguruskannya dengan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan pandangan bahawa nampaknya kita ini sudah lagi tidak berperi kemanusiaan, ya. Berlaku penganiayaan yang kita tidak boleh nafikan di Malaysia secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu. Oleh kerana itu, imej kita itu sudah mulai terjejas. Jadi saya merasakan betul sampai masanya protokol 1951 dan 1967 itu boleh dilihat semula secara terperinci dan harus kita rincikan dan melihat apakah cara terbaik di mana kita dapat dengan jelas mengguna suatu kerangka menyantuni pelarian-pelarian ini dengan lebih jelas dan tidak seperti yang sekarang hanya kita membuat kenyataan-kenyataan bahawa kita tidak mahu terima dan tempat ini jangan lagi datang. Kita harus lihat secara praktikal. Berkaitan dengan peranan agensi Badan Dunia UNHCR di Malaysia misalnya, ramai menuding jari UNHCR tidak banyak membantu berkaitan dengan status Rohingya ini dan mereka seolah menjadi kerajaan dalam kerajaan, dan ada juga kesaan ketika isu ini yang mahukan UNHCR di Malaysia ditutup kerana mereka menganggap inilah punca menyebabkan banjiran kemasukan lebih ramai pelarian etnik Rohingya ke negara kita. Apa pandangan MAPIM tentang hal ini? Ya, pertama kita harus faham fungsi UNHCR itu sendiri dan kenapa Malaysia daripada awal telah menerima agensi itu datang ke Malaysia, sebab kita mahu ada satu badan yang menguruskan mereka itu. Jadi mereka mempunyai protokol mereka sendiri, SOP mereka sendiri, dan sejak mereka berada di negara kita ini, yang kita sambut bukan saja UNHCR, kita ada lagi UNDP, UNESCO, UNICEF, kita terima mereka untuk berpejabat di sini. Tapi untuk UNHCR, fungsinya untuk melihat masalah orang-orang pelarian ini. Yang pertama, dokumentasi mereka. Mereka tidak punya dokumen. Yang keduanya, mereka mahu berpindah ke negara ketiga, juga UNHCR mempunyai protokolnya untuk melakukan itu. Yang ketiga, menyaring pelarian yang betul-betul pelarian, bukan mereka yang mengambil kesempatan lain untuk datang ke Malaysia. Kemudian UNHCR juga mempunyai juga fungsi untuk mendatakan mereka supaya kita tahu di mana mereka tinggal dan sebagainya. Dan dengan itu, sementara mereka nak dipindahkan ataupun nak diubah tempat lain, mereka mesti ada dokumen dan dikeluarkanlah apa yang dipanggil kad UNHCR ini. Bila saya berinteraksi dengan UNHCR, saya dapati penyusunan mereka untuk mengeluarkan kad itu kadang-kadang mengambil masa yang agak lama. Ada yang sampai 3-4 tahun tidak lagi dapat kad. Jadi untuk menyatakan dengan mudah UN mengeluarkan kad itu saya kira tidak tepat. Kelemahan mereka juga saya kira mereka terima ada kelemahan dari sistem itu, tapi bukan mudah, ya. Kalau kita pergi tengok UNHCR di pejabat mereka di Kuala Lumpur ini, penyaringan yang dilakukan dengan kes yang macam-macam, ya. Kes ada yang kanak-kanak yang tidak ada pengiring, mereka yang sebatang kara dan sebagainya, itu satu tugas yang sangat berat oleh UNHCR. Nah, kalau gambaran itu secara adil dengan tidak ada prasangka,
saya kira sampai masanya kerajaan berdialog dan mengadakan satu engagement atau interaksi dengan UNHCR untuk melihat bagaimana nak memperbaiki sistem itu, pengeluaran kad dan sebagainya. Dan dengan itu kita dapat menjernihkan keadaan, tidak saling kita berprasangka atau saling tuduh-menuduh, sebab kita nak mengatasi isu ni dengan sebaik mungkin. Kalau kita mengambil satu sikap, contohnya kita langsung tidak melihat kebersamaannya, kita lihat secara negatif dan kita minta ditutup. Okey, sekarang apakah kerajaan bersedia dengan agensi yang kita ada untuk menyantuni hal ini? Ini bukan satu dua pelarian, ini kita sudah mencecah mungkin ratus ribuan. Dan bagaimana kita nak melakukan itu dengan ada elemen undang-undang antarabangsa, ada elemen kemanusiaan, semua itu harus kita tangani. Jadi sampai masa saya kira adanya interaksi antara dua pihak ni, kerajaan kita dan juga dengan UNHCR, termasuk juga di kalangan masyarakat sivil yang juga boleh membantu. Macam MAPIM kita mendapat kes yang macam-macam, ya, kad yang sahih tiba-tiba tetap ditangkap, kemudian bila kita panggil UNHCR untuk verify atau verifikasinya, pihak yang menahan tak mau terima. Jadi ini ada persoalan yang bukan mudah, ya. Jadi agensi seperti yang formal termasuk badan-badan NGO itu harus sama bersatu, kita duduk dan kita melihat faktanya dan kemudian kita santuni isu ini dengan sebaik. Okey, Cikgu Umi, untuk akhirnya, isu ini merupakan isu yang besar, tetapi kita hanya melihat apabila ada insiden ataupun perkara yang segera berlaku, dan terutamanya ketika di Pusat Tahanan Depoh Sungai Bakap ini berlaku, barulah kita berwacana semula, kita memberi reaksi kita sama ada yang positif ataupun negatif berkaitan dengan isu ini. Tetapi pada pandangan Cikgu Azmi, apakah kekuatan ataupun penyelesaian jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang perlu kita beri tumpuan? Ya, pertama harus kita pecahkan, ya, beberapa perkara mengenai menyantuni pelarian ini. Pertama soal dokumentasinya, kemudian soal kebajikannya dari sudut tempat tinggalnya, kemudian pelajaran anak-anaknya, kemudian khidmat kesihatan ke atas mereka, kemudian urusan keagamaan mereka. Jadi kalau kita pecah begitu, artinya kita harus ada satu perencanaan yang jelas. Kita tahu bahawa mereka itu tak boleh dihantar pulang. Oleh kerana itu, apakah rasionalnya kita tahan mereka sampai 2-3 tahun di dalam tahanan yang dipanggil sementara? Bila ditanya macam mana mereka itu sampai bila kita tahan, dan keadaan semakin ramai dan semakin padat, dan akhirnya berlaku peristiwa di Sungai Bakap itu. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia harus ada satu kerangka yang jelas. Kemudian kita ada yang Soal Nazri sebut tadi, ada perancangan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk kita memenuhi tanggungjawab kita sebagai sebuah negara untuk menyantuni mereka yang betul-betul terdesak dan mencari keselamatan di tempat kita dengan cara yang sebaik mungkin. Kita bukan nak melayani mereka sebagai anak raja ataupun istimewa, dan itu bukan kehendak mereka pun. Kita mahu ada contohnya dalam soal anak-anak mereka di sini. Berapa lama mereka akan duduk di sini dan tanpa sekolah, tanpa pendidikan? Apa akan berlaku kalau mereka dewasa tanpa ilmu, tanpa sekolah? Kita akan berhadapan dengan gejala sosial, dan itu adalah akibat yang sangat jelas. Jadi perancangan yang baik, kalau contohnya MAPIM dan beberapa NGO membuat sekolah untuk Rohingya, kita tahu bahawa inilah masa depan yang dia harapkan. Kalau dia tidak ada pelajaran, apalagi yang dia nak harapkan masa depan dia. Sekurang-kurangnya bila dia berpelajaran, dia boleh menjadi aset kepada masyarakat kita bersama untuk dia menyara hidup, dan kita manfaatkan dia sebagai sumber. Tapi yang lainnya saya fikir perancangan mesti teliti dan jangka panjang, dan mesti ada yang dipanggil pendekatan sepadu dan pendekatannya lebih proaktif daripada reaksi kepada insiden seperti yang berlaku. Betul. Kita tidak mahu bersifat reaktif dan juga pesimistik dengan apa yang berlaku. Insiden melarikan diri dan juga rusuhan dari Depot Tahanan Immigration Sungai Bakap.
dan apa yang dikatakan oleh Cikgu Azmi, mungkin boleh kita fikirkan pihak yang berkenaan, pemegang taruh dalam isu ini juga perlu lihat secara tuntas dan juga boleh duduk semeja mencari penyelesaian jangka masa pendek, sederhana dan juga jangka masa panjang. Terima kasih Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM, untuk agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.